tomahan dan tuduhan yang dibuat oleh fan club. Jadi setelah berbincang dengan rakan-rakan daripada Exco PAFA dan juga ahli gabungan, maka kami telah membuat satu ketetapan. Yang pertamanya, majoriti ahli gabungan menolak hasrat Datuk Presiden untuk melepaskan jawatan dan akan berdiri teguh di belakang beliau selaku Presiden dan akan memastikan mencalonkan beliau bagi mempertahankan jawatan tersebut. Itu yang pertama. Sebab kami yakin bahawa tindakan Datuk Presiden ini ingin melepaskan jawatan ini bukan disebabkan oleh kerana beliau tidak mampu memimpin persatuan, tetapi percaturan yang direncanakan agar beliau diganti selain diberi tekanan luar melalui media sosial dengan menyentuh isu-isu pribadi. Setakat ini kami lihat tiada calon yang mempunyai karisma setanding dengan corak kepimpinan yang berhormat Datuk Zainul dari segi memimpin persatuan, dan belum tiba masanya untuk diganti. Ianya boleh dinilai dari usaha beliau seperti melaksanakan program pembangunan bola sepak, jurulatih, pengadil dan fan club, usaha beliau untuk menaikkan imej PAFA melalui rebranding PAFA dengan perkara-perkara yang telah dilaksanakan. Contohnya, pejabat PAFA dengan pasukan perubahan PAFA fan club, mini stadium Cemor, rumah pemain-pemain Piala Presiden dan belia, dan lain-lain lagi. Dan yang paling penting, hubungan antara ahli gabungan tiada protokol, mudah berkomunikasi. Di samping itu juga kita melihat beliau bukan saja di negeri Perak tetapi di negara diiktiraf sebagai pemimpin dan menjawab sebagai naib presiden FAN. Jadi FA Perak sendiri akan tercalak sekiranya beliau tidak lagi menjadi presiden PAFA, dan sudah tentu akan menjadi bualan di kalangan FA negeri di seluruh negara. Yang pentingnya, kegagalan pasukan Liga Super di pusingan kedua bukanlah kayu pengukur untuk kita menilai KPI Presiden. Kami terkejut dengan pendedahan oleh PAFA Fan Club tentang perbualan melalui WhatsApp di antara bekas pemain Perak dan Exco PAFA sendiri, dan bersetuju dengan tindakan mereka mendedahkan perkara tersebut. Pertama, terdapat agenda yang tersembunyi oleh mereka yang terlibat. Kedua, semua yang dibincangkan oleh mereka telah diputuskan di mesyuarat jawatankuasa eksekutif secara kolektif. Ketiganya bermotifkan kepentingan pribadi dari bekas pemain-pemain terlibat. Keempatnya, jawatankuasa eksekutif patut tidak mendedahkan ke pihak luar hal-hal yang dibincangkan dalam mesyuarat PAFA. Dan yang kelima, pelbagai alasan boleh diberikan untuk menafikannya, tetapi bagi kami sebagai Exco PAFA dan ahli gabungan, kami lebih mengetahui segala-gala yang tersirat dan tersurat. Sebab itu tidak harus dipolitikkan persatuan ini, kerana pentadbiran sebuah parti politik dan sebuah persatuan amat berbeza sekali. Ini yang kita faham. Dalam politik kita banyak jaga hati untuk menjaga kedudukan kita, tetapi dalam persatuan kita kena ikut perlembagaan yang termaktub. Sebagai sebuah badan NGO, hala tuju persatuan mesti ditentukan oleh perwakilan yang terdiri dari ahli gabungan, dan bukan mereka yang mempunyai kepentingan pribadi dengan menggunakan persatuan sebagai batu loncatan untuk meraih kedudukan demi kepentingan pribadi. Jadi apapun yang salah telah diperlakukan oleh pengurusan tertinggi persatuan ini, kerana semuanya diputuskan di mesyuarat jawatankuasa eksekutif dan mengikut perlembagaan sedia ada. Fitnah yang keterlaluan telah direka cipta bagi mengaibkan kepimpinan persatuan, kerana ada yang difikirkan mereka cara untuk memenuhi hasrat mereka ialah dengan menukar pengurusan sedia ada. Kerana sebelum ini terdapat banyak halangan untuk mendapatkan sesuatu untuk kepentingan diri. Apa yang dikisahkan ialah kepimpinan kerajaan negeri telah digunakan seperti mana terbukti di dalam perbualan melalui WhatsApp yang kami terima. Apapun, ahli gabungan PAFA bersedia untuk menghadapi sebarang kemungkinan dari segi perlembagaan persekutuan, kerana hanya itulah jalan terakhir bagi mencari penyelesaian sekiranya keadaan memaksa. Kami juga tidak mempunyai sebarang kepentingan sebagai ahli jawatankuasa eksekutif PAFA yang telah dipilih oleh ahli gabungan sebelum ini, kerana matlamat kami ialah untuk membangun kesukaan bola sepak itu sendiri, bukannya untuk lain-lain kepentingan.
Desakan kami setelah mengadakan perbincangan daripada hati ke hati dengan Exco PAFA dan juga ahli gabungan, majoritinya masih memerlukan khidmat Yang Berhormat Datuk Zainul Fadzli Pahamudin sebagai Presiden PAFA di atas sumbangan khidmat perungan beliau dengan ahli gabungan semasa memimpin persatuan ini selama 6 tahun. Harap beliau bersedia mempertahankan jawatan. Yang keduanya, sekiranya ini kita ombudsman ya, sekiranya beliau ingin melepaskan jawatan, biarlah dibuat secara proses peralihan kuasa dan bukannya secara mendadak. Kerana kesannya kepada PAFA, ahli gabungan, kaki tangan PAFA serta hubungan dengan FAM itu sendiri. Setelah meliti semua aspek, tiada sebab yang pada pandangan kami beliau perlu mengundur diri sekarang. Dan kami percaya tekanan-tekanan dari pihak luar telah menyebabkan beliau kecewa kerana sumbangan yang telah beliau berikan langsung tidak dihargai, sebaliknya diputarbelitkan melalui sumber dalaman ke pihak luar. Keempatnya, kami merayu kepada semua perwakilan sempena Kongres yang menjelang tiba agar berhati-hati dan tidak terpengaruh dengan kempen-kempen yang kami percaya sedang dijalankan oleh pihak tertentu untuk meraih undi. Satu roadshow ke daerah insya-Allah akan kami jalankan untuk menerangkan kepada ahli-ahli gabungan untuk memastikan hak mereka sebagai ahli gabungan perlu dilihat dari sudut perlembagaan agar ahli gabungan tidak disisih dan dipolitikan. Oleh itu, sekali lagi kami berharap agar Yang Berhormat Datuk Zainul Fadzli Pahamudin dapat mengambil kira pandangan dan sokongan ahli-ahli gabungan yang berdiri teguh di belakang beliau, dan berharap juga tiada tekanan diberikan kepada beliau oleh mana-mana pihak demi hubungan baik yang telah terjalin di antara ahli-ahli gabungan dan PAFA serta pembangunan bola sepak di negeri Perak yang kita sayangi ini. Dan itu sajalah kita punya sidang media kita. Dan jika ada nak ditanya soalan, kalau boleh bukan saya tetapi Exco dan juga ahli gabungan, dipersilakan. Tetapi dengar sekadar dengar, semua orang boleh dengar. Tetapi kita dah buat keputusan konsensus pada hari ini, siapa pun datang, kami tetap tidak akan mencalonkan Datuk Zainul Fadzli Pahamudin. Mana tolak? Tolak. Walaupun MB punya. Tak. Kalau MB punya tolak, bagi saya kata inilah dia. Saya nak keputusan kami ini dia. Red Devils datang ke pejabat kita, kejut dia. Kita dengar gempaknya Kelantan sana, rupanya Perak lebih bersistematik dan lebih canggih dia punya pejabat. Bezanya. Sebab itu kadang-kadang kita lemah di sini, tetapi kita hebat di sini. Saya sebagai pengurus futsal, saya melihat ada satu kes di Johor, for example, di Johor. Jadi dia tak peduli futsal, dia tak peduli Perdana Presiden, dia tak peduli. Tetapi dia punya matlamat anak Liga Super. Dan dia tak peduli. Futsal ni balasahan 80, 90 kita berasa, dia tak boleh pun mengenal futsal ni. Tetapi di Perak berbeza. Tetapi ganjarannya kita dapat macam ni, JDT dapat begini. Tetapi mungkin akan datang kita ada fikir yang berbeza. Sebab itu kita mengharapkan jangan kita tangkap sekali je untuk mengubah segala-galanya. Sebab itu kami dah berbincang daripada pelbagai sudut. Dan kita berharap Exco PAFA dan ahli gabungan, ialah kita tahu dah dalam tempoh 2-3 minggu ni macam-macam gelombang. Ya, kita tak tahu. Mungkin ada tekanan-tekanan daripada Presiden Persatuan masing-masing. Tetapi bagi keputusan saya, apa yang saya buat saya akan kotakan. Itu saya. Yang the rest ni bersama-sama dia, mudah-mudahan Alhamdulillah. So, kita percaya Datuk Zainul tak ada salah apa-apa pun. Dan dia adalah seorang pemimpin yang mesra, yang senang dihubungi, yang senang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Cumanya percaturan di segi pemain player ni kadang-kadang tak boleh kita salahkan semuanya pada Datuk Presiden. Saya melihatlah, saya melihat kalau terlalu gap tinggi pula dengan orang yang kita pilih besok, penyudah besok, Exco PAFA pun tak tahu mana pergi. Semua dah takut protokol sangat, pun berletih juga kita. Jadi kita ambil cara mudahnya, kita nak Datuk Zainul kekal. Sebab adalah 2-3 calon-calon yang akan diserapkan, akan ada dari segi satu perlembagaan, satu bab. Dari segi keputusan ahli gabungan, kita kena fikir ahli gabungan yang kita menentukan hanya 48 orang, ya betul ya?
16 kali 3, 48 itu menentukan siapa presiden kita akan datang. Jadi bagi saya, apa yang kita datang pada hari ini, inilah keputusannya. Dan kita berharap sangat Datuk Zainul, mau tak mau, jangan hampakan kami. Buktikan untuk penggal seterusnya, kita fokuskan untuk Liga Super untuk menjadi di antara pasukan yang disegani. Nak cakap juara itu bang, kalau izin Allah SWT, alhamdulillah abang ya. Tinggi sangat, tapi tak mustahil. Dengan adanya sistem yang kita buat nanti, insya-Allah bagi dia pulang sepenggal lagi kepada Datuk Kasih. Sekurang-kurangnya kalau ada rezeki mungkin lebih. Itulah tu bang, itu. Saya fikirlah bang. Jadi kadang-kadang kita nak rujak punya nyata ni kadang-kadang berani bang. Alih-alih itulah Sebab yang satu, mengapa orang minta presiden kita turun tu sebenarnya mereka mengukur hanya pada Liga Super je, kan? Dan kita kena kaji juga mengapa 5 game berturut-turut itu kita kalah. Dan ada sesuatu yang berlaku di situ. Kita merasakan ada sesuatu yang berlaku apabila dalam keadaan kita sedang berada di tahap yang kita kata bagus, kita berada di tempat yang ketiga, tiba-tiba kita bodom jatuh. Jadi yalah, kita faham, orang yang main bola pun tahu mengapa Perak tiba-tiba jadi begitu. So ini tidak lain tidak bukan adanya unsur-unsur yang kita rasa tidak bagus di dalam tim, dan akhirnya menyebabkan presiden itu dipersalahkan. Dari segi pemilihan pemain, presiden bukan 100% memilih pemain, dan apabila orang yang memilih pemain tidak berada dalam tim, dia cuba menimbulkan isu. Itu yang saya nampak sebenarnya. So untuk yang akan datang, isu pemain ini perlu kita tangani bersama supaya tidak ditunjukkan pada orang itu salah, padahal dia tak buat pun, hanya kerana jawatan dia yang begitu dia dipersalahkan. So untuk yang akan datang, kita perlu mengekalkan Datuk Zainul, kerana dengan pengekalan Datuk Zainul, kesinambungan FA Perak dengan FM itu cantik. Kalau kata ditakdirkan orang lain memimpin PAFA pada masa yang sama, Datuk Zainul adalah naib presiden FM. So di situ sudah tidak ada kesinambungan lah. Jadi kalau teruk sangat pun bagi peluang lah, bagi peluang lah untuk sepenggal ini supaya ada rasa pertukaran, pass baton dengan keadaan yang baik. Jadi saya sekali lagi menegaskan, kita nak Datuk Zainul kekal sekurang-kurangnya satu penggal ini untuk menjadikan PAFA itu nampak semua saja. Saya boleh bagi satu contoh dan satu bukti sekiranya Datuk Presiden membenarkan. Contohnya saya bagi tahu, lebih kurang bulan 6, ujung bulan 6 dengan bulan 7 tu, pasukan kita, mana? Pasukan polis menduduki tangga yang pertama dengan mata 18, 10 game. Kedua Selangor 10 game, mata 17. Perak 9 game, mata dia 17 yang ketiga. Semenjak itulah berlaku satu monopoli menjaga kuasa untuk menjatuhkan presidennya tahap pemimpinan. Di mana kalau memerlukan satu bukti, kalau Yang Amat Berhormat Menteri Besar izinkan dengan keputusan ahli gabungan, saya sanggup keluarkan. Saya juga sokong pada, dan terima kasih kepada penyokong-penyokong, persatuan penyokong PAFA Fan Club yang dapat membuktikan boikot tersebut. Bagaimana bukan yang baru ni. Perkara ini dah mula bergerak seperti satu virus. Semasa kita punya presiden mendapat satu nama yang baik pada bulan 7 dan 6 dan 7. Masa tu kita punya tim mata 17 tangga ketiga. Kalau menang game yang ke-10 tu, kita otomatik dah nombor 1. Di situ dah ada perbualan membawa masuk satu jurulatih. Sekiranya jurulatih itu boleh dibawa masuk dalam PAFA, ada orang boleh jadi pengurus di timbalan pengurus. SU pula digantikan. SU pula boleh digantikan. Kita sanjung, kita berterima kasih. Saya daripada Majlis Sukan India Perak merangkap juga ahli gabungan PAFA, juga ahli eksekutif PAFA
sekiranya diberi peluang, kita akan sama-sama dengan Dato' Yazza, dengan gabungan-gabungan kita akan jumpa Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak, membuktikan benda-benda ini memang berlaku, sabotaj. Ini benda ini berlaku semasa kegemilangan pasukan kita di tangga yang kedua dan sanggup dah terima. Satu, di situ dah ada dah. Jangan itulah tadi kita nak cuba, kita nak cakap dengan Dato' Yazza, nak bagi tahu dah A to Z. Tapi sebagai integriti saya boleh membuktikan kalau diizinkan oleh Yang Berhormat. Kita bukan tidak mau dengar kepada kuasa yang paling besar, iaitu Menteri Besar yang disayangi, banyak membantu PAFA. Tetapi sekiranya pihak yang tak tertentu ataupun bukan daripada ahli gabungan mengambil alih, maka perlembagaan PAFA itu serta-merta salah safirkan, tidak dihormati perlembagaan. Sudah jadi. Dia begini bang, pertemuan kita dengan MP untuk menjelaskan kekeruhan untuk kita cernihkan. Tapi pada masa sama kita buat keputusan yang tepat dan keputusan kita sebelah suara boleh diizinkan oleh ahli gabungan, tetap dengan pilihan kita menyokong Dato' Zainul Fazil pertahanan jawatan. Mau tak mau, sebab kita yang akan mencalonkan. Sama dia nak terima, kita akan tetapkan dia. Sebab ini adalah kita punya keputusan yang tak boleh apa kata matalah tulahan kalau saya mendengar tu itu benda-benda subjektif, hati lain-lain bang. Ya, tetapi kita melihat bahawa pertemuan kita pada hari ini dah kita bincang bersama, kita tidak ada lain-lain. Soal ada unsur-unsur tu, yes, kita jelas. Ada unsur-unsur nak menggerak, yes, kita jelas. Kalau kita tak tangani pada hari ini, dia akan menjadi virus yang akan tiba masa pemilihan besok, kita tidak tentu arah. Jadi kita bagi sekali kalah, sekali pas, sekali partai berubah. Kita nak jadi siapalah kita. Ini dia, bola siapa ni dalam percaturan. Hari ini kita mencanakan yang terbaik pun tentu dia juara. Tapi tak dimungkinkan pada Dato' Zainul, dia hebatnya Presiden dan Piala Sukma, tetapi di Liga Super terlalu pandang, tetapi orang tak peduli pun Piala Presiden, orang tak peduli pun Sukma, orang tak peduli pun futsal. Cuma orang tengok Liga Super. Pembangunan yang dibuat oleh Dato' Zainul tu untuk menaikkan pemain-pemain Piala Presiden dan semuanya, tak dipedulikan dia orang. Akhirnya ini dia, penting sikit je. Sebab dia punya benchmark kita adalah Liga Super. That's the problem kita hari ini. Dan hari ini pula demand. Play-play kita bila kita dah demand macam mana? Demand kerana nilai dan makna. Ini masalah kita hari ini. Ini normal exercise. Cuma kita kena ambil iktibar. Kalau nak jadi kita nak pertahan dan dihormati orang, fokuslah Liga Super. Pedulikanlah lagi. Itu mungkin kita fikir. Tetapi di mana adalah hal tuju kita? Di mana pula anak-anak ambil bola besok? Besok di balik ASEAN besok Ipoh je lah. Ipoh je lah. Balik sana pengulis zona-zona dipilih Ipoh je lah dilatih. Tak ada fikir yang luar. Ini dah normal exercise. Datang rapat 5 orang dipilih. Dia dipilih-pilih. Ini budaya. Tetapi kita harap benda ini tak berlaku dan kita harap akan datang dengan Dato' Zainul sebagai pemimpin kita. Kalau diizinkan kita menang, tidak ada tulahan-tulahan, maka dia jadi. Dan kita harap akan datang fokus kita untuk Liga Super. Memang semua rakyat jelata negeri Perak hendakkan Liga Super. Itu kita punya. Bola ini adalah nadi. Bola ini pula boleh memungkinkan mereka dilihat seluruh negeri Perak dan nampak hebat. Betul. Percaturan kalau tinggi bertanding Presiden kalau berlaku ini nak tidak. Ini off record ya. Cuma kita lah.